Murah kali kan? Mana? Oke, soal ini macam cikgu kata, kamu akan ambil pelajaran. Satu, makan siap. Yes. Jadi, boleh duduk dalam kumpulan. Boleh. 1, 2, 3, 4. Pertama, siapa nak adik? Audrey. So, total kamu ada 20 orang. 21 kan 20? 22. Oh, so total satu lah. So, yang adik, Audrey. Oke. Saya kita sudah bincang semalam. Jadi kita akan ada kunci, tapi sebelum itu, cikgu mau refresh dulu. Semalam kita belajar masalah apa? Agama dan kepercayaan. Apa? Kerajaan alam Melayu. Oke. Kita belajar di orang ini ada kepercayaan awal. Apa kepercayaan awal? Animisme dan tidak. Animisme ini macam mana? Yang percaya semua benda di sekeliling mereka mempunyai roh dan semangat. Mempunyai roh dan semangat. Ya. Betul kan? Oke, yang kedua itu tidak dinamisme. Dia percaya apa saja di dunia ini ada mana. Sebagai semangat. Dan kemudian daripada kepercayaan awal itu muncul juga agama-agama lain. Seperti yang pertama, Buddha. Kemudian Islam. Dalam ketujuh kerajaan itu, setiap kerajaan itu ada yang dua agama, ada yang agama digabungkan. Hindu Buddha. Hindu dan Buddha dipanggil dipaksa dalam kerajaan. Kerajaan apa? Campak. Majapahit. Siapa? Kerajaan apa? Negara. Sriwijaya. Ini orang. Ya, dalam TV. Sriwijaya. Siapa yang gabungkan? Bukan. Hayam. Hayam. Baca. Siapa dia? Bukan. Yang menggabungkan dua agama, Hindu dan Buddha. Apa lo? Cari. Cikgu, hayam burung. Yes, hayam. Itu pun mulai lupa. Sehingga dia gabungkan dua agama ini dipanggil sebagai terpaksa. So, macam kita lihat ini, semalam kita akan
akan adakan pembentangan dan setiap kumpulan cikgu mau pembentangan, cikgu bagi kemarin dua keadaan, betul? Apa yang pertama? Yang kedua, pembentangan seperti biasa. So hari ini cikgu pilih pembentangan seperti biasa, boleh? Boleh. Dan setiap kali kumpulan kena main peranan lah. Boleh? Ada yang masuk kemarin, boleh ke semua meminta? Boleh, tidak masalah. Ini ngamak depan ni? 21 orang daripada 22 orang. Yang ini cikgu. Outreach yang dah adil. Okey, so kita masuk pergi bab yang topik seterusnya, iaitu keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. So apa dia keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu? Tidak ada pembesar. Okey, sebelum tu lagi biasalah, yang ni macam biasa untuk kita lain. Okey, tapi yang ni kamu nak tahu apa tu warisan? Legasi, turun temurun. Kami. Apa? Anak. Ada. Adakah anak warisan? Warisan negara. Okey, kita letak di depan ni. Kita tahu apa? Nama cikgu jika. Apa? Jok. Apa? Nilai-nilai. Dan lain-lain. Warisan. Sampai yang di bawah, waris. Warisan ni berasal daripada kata waris. Warisan lah. Penama penerima harta itu warisan. Apa lagi? Darah daging. Ada daging. Kita ni semua adalah warisan siapa? Mama bayar. Nenek moyang kita, mama bapak kita. Seperti yang terjaga dan ada terbitan mewariskan warisan dan pewaris. Kamu mau ada waris kamu nanti? Ada. Maulah bah. Maulah bah nanti. Siapa nak mau? Belum tentu sana. Nak mewaris? Nak mewaris? Oh, cikgu spesial ni rumah. Okay, so warisan ni macam yang kamu cakap tadi. Warisan macam kita ni adalah waris daripada kita yang akan meneruskan budaya dalam keluarga kita. Adakah orang budaya yang lain dia teruskan kehidupannya budaya lain? Ada. Yes, ada. Maksudnya dia buat satu warisan baru dalam keluarga. Contoh, dia adalah Melayu itu Melayu ada Melayu. Tiba-tiba dia kahwin dengan orang Eropah. Anaknya jadi Eropah, dia cakap aku mau mewujudkan warisan baru lah. Tapi kalau biasanya macam kita, kalau katakan dia dusun, apa warisan dia bawa? Bahasa dusun. Bahasa, budaya, Ada. pakaian, sigan tahu sigan? Sigan? Bukan dusun cikgu. Sigan tak tahu lah. Pakaian. Dia macam pakaian ya. Itu cikgu. Baju tradisional. Ya, baju tradisional. Ataupun dia punya apa tu kepala tu yang besar macam kepala dia kepala kan tengkol lah dia panggil. Dia kalau dia satu tu namanya sigan. Baju bugis cikgu. Kalau baju bugis dipanggil sebagai baju bodoh. Tapi bukan bodoh yang itu, bodoh kita panggil bodoh. Bodoh. Ada ya bukanlah baju bodoh, bukan gitu, tapi memang namanya baju bodoh. Itu warisan. Okey, tapi yang kita belajar hari ini keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, boleh seorang baca? Siapa sebagai spek? Walid. Siapa Dewi? Mama. Kejap. Ada Walid ke sini? Adakah umrumnya dia panggil bapak umrumnya Walid? Ada. Dia kan? Okey. Sila baca. Dah nampak ke depan? Depan lah. Dah nampak cikgu Zoom? Tapi tak kuat. Sudah ada mat. Depan. Ada buat ada cikgu. Okey. Keunikan warisan bermaksud legasi kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah
Tuhan. untuk Tuhan Balen Interaksi. Oke. Pendidikan warisan dunia yang menjadikan tamadun Melayu berkembang. Tamadun dunia. Oke, terima kasih. Jadi, Yafi, apa ya daripada maksud yang kamu baca? Allah. Tadi balik, balik. Tarik. Yafi, balik. Apa maksudnya tuh? Dengan si kebijaksanaan, keunggulan. Apa? Lawan siapa itu? Ada membantu dia? Ya? Kita bantu dia? Ada kumpulan yang kamu bantu? Apa yang Ya, apa yang dimaksudkan daripada ayat? Ya, seni reka apa? bangunan. Oke, itu seni bina, seni reka, seni bina. Oke, so bermaksud dengan si kebijaksanaan. Kita ini mewarisi kebijaksanaan siapa? Orang dulu. Kalau hari ini negara kita terbentuk, dia boleh tak terbentuk tiba-tiba? Tidak. Dia tidak boleh terbentuk secara tiba-tiba. Dia mestilah ada. Dia panggil perintis. Tahu perintis? Ataupun bahasa mudahnya pemula. Tahu pemula? Macam kita lah orang-orang kamu lah generasi perintis. Orang yang akan menumpukan tamadun kita. Dan pendidikan warisan inilah yang menjadikan tamadun Melayu, khususnya tamadun kita Melayu, menjadi tamadun yang unggul. Tahu tak tamadun Melayu? Nah, kenapa kita dipanggil tamadun Melayu? Budaya kita apa? Yes, kebanyakan budaya kita budaya Melayu dan kita berbicara dalam bahasa Melayu. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, betul. Nah, kalau dulu zaman Kesultanan Melayu, nanti kita belajar dalam bab 5, bab 6 itulah. Kan? Nah, kita akan belajar macam mana bangsa Melayu itu berkembang daripada sebuah kampung kepada sebuah kerajaan yang lebih unggul. Oke, tapi dari sini keunikan warisan ada berapa? 5. Yes, ada 5. Yang pertama, Sistem pemerintahan raja. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Oke, yang ketiga, Perkembangan kegiatan ekonomi. Keempat, budaya. dan yang kelima, amalan beragama. So, dalam kelima-lima ini akan dijelaskan oleh kumpulan-kumpulan pemerintah. Sudah ready? Kumpulan pemerintah? Sudah. So, kita mulai dengan kumpulan mana dulu? Kumpulan Raja. Oke, mestilah kumpulan pertama. Oke, so boleh kita panggil ke depan. Oke, ya. Syaratnya kemarin macam mana? Direkam. Selain direkam, belakang tak rekam. Syaratnya. Tidak boleh bawa teks. So, kena buku juga tak boleh. Means kamu kena master, kamu kena ingat apa yang kamu buat. Boleh? Yang lain tolong bagi perhatian dan hanya 2-3 saat. Oke, so jadi buat kumpulan pertama. Oke, kumpulan pertama untuk ke depan. Tepuk tangan untuk drama. Kau jadi. Oke, kumpulan pertama. Belakang ini ya. Kalau takut suaranya orang, kamu boleh angkat tangan cakapin, tak dengar. Oke. Dengar ya kelas? Wow. Oke, kuat lagi.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang sistem pemerintahan beraja. Ya. Oke, ini saya akan menceritakan pasal pemilihan raja. Jadi pemilihan raja ini dia raja ini kan dia apa dipilih berdasarkan Depan. Semua depan. bukan dia dipilih berdasarkan keturunan. Jadi yang keturunan ini maksudnya jadi raja, keturunan jadi raja lah, keturunan raja. Keturunan raja ini dianggap suci dan berdaulat. Ada juga ada juga yang pilih raja ini dia berdasarkan keturunan tentera lah, pasukan tentera. Contoh kerajaan Funan dengan Capua. Last kali ada juga wanita yang keturunan diraja dipilih seperti kerajaan Majapahit. Okay. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pemilihan raja. Semasa ada di pengaruh Hindu dan Buddha ini, raja ini dianggap sebagai insan dewa. Jadi raja ini dulu dihormati, ya wajiblah dihormati oleh rakyatnya. Oke, seterusnya kedatangan Islam ini mengubah segalanya. Dia orang memperkenalkan sistem khalifah. Terus raja-raja ini perlulah ditaati oleh rakyatnya. Kalau ingkar, kalau kita mengingkari raja ini, kita dianggap derhaka kepada raja lah. Sekali saya akan memberi penerangan tentang gelaran pemerintah. Jadi pengaruh raja, pengaruh agama Hindu dan Buddha ini, dia itu memasukkan gelaran raja dan maharaja. Macam juga agama Hindu ke Buddha itu datang Sedikit suara. time agama Hindu sama Buddha ini datang di kerajaan Melayu. Orang bawa gelaran raja dan maharaja tuh. Lepas itu pula gelaran sultan nih digunakan selepas agama Islam datang di kerajaan Arab Melayu. Lepas itu seterusnya raja juga digelar sebagai yang menggambarkan kuasa seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Oke, digelar sebagai apa tadi? Tidak dengar. Raja di gunung dan maharaja di pulau. Raja di gunung dan maharaja di pulau. Oke. Jelas terdapat golongan raja yang diberi gelaran begitu edisi dan Bahasa dengan kerajaan mereka. Terus juga Raja Funan, Capa, Angkor, dan Sriwijaya menggunakan menggunakan gelaran sakti seperti itu Warman. contoh. Jaya
Jayavarman, Suryavarman, semua Varman. Tu menunjukkan apa tu? Kemegahan. Yes, kemegahan. Yang maksudnya mereka ni ada pengaruh daripada mana? Kelas, sila tanya ni, dapat pengaruh daripada mana? Hindu dan Buddha. Yes, Hindu dan Buddha. Okey, sambung. Okey, ada satu kurang elemen. Apa elemen yang cikgu minta? Bukan. Cikgu minta ada satu apa yang kita perlu kaitkan dengan hari ini. Apa dia? Contoh pemilihan raja. Kalau hari ini macam mana pemilihan raja? Sistem demokrasi. Sistem demokrasi. Adakah sultan kita pilih melalui demokrasi? Ya. Melalui apa? Keturunan raja. Melalui keturunan. Jadi kita masih menggunakan pemilihan raja melalui keturunan kerabat di raja. Ada berubah? Tidak berubah. Mungkin yang berubah cuma dia punya orang. Kedudukan raja. Kalau hari ini macam mana? Di atas. Terletak di paling atas. Kalau Malaysia hari ini kita ada kedudukan raja kan? Ada. Siapa dia? MJ. Sultan. Kau tahu bah? Sultan Ibrahim ataupun kita panggil di Malaysia sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan yang terakhir gelaran. Gelaran kalau hari ini raja-raja gelaran dia apa? Sultan. Okey. Siapa sebelah hari ini? Sultan apa yang kamu kenal? Sultan apa yang kamu kenal hari ini di Malaysia? Sultan apa? Ataupun sultan yang kamu tahulah di dunia ini. Cikgu pernah sebut dalam kelas ni. Sultan Zaid Abidin. Sultan Zaid Hamidin? Itu Datuk Seri, bukan Sultan. Sultan Abdullah. Yes, Sultan Abdullah. Daripada negeri mana Sultan Abdullah? Yes, bagus. Daripada Pahang. Okey, ada soalan untuk orang. Okey, boleh tanya soalan. Satu soalan kah, dua soalan kah? Tak tanya pun tak apa. Kena tanya ni, kalau gini diam ni. Maksudnya fahamlah. Kamu soal. Janganlah dia soal, kamu yang bertanya. Okey, semua faham? Okey, alhamdulillah. Okey, tepuk tangan untuk dia. Okay, terima kasih. Boleh Okey, kita pergi topik yang kedua. Apa dia topik kedua? Kebijaksanaan. Keunikan yang kedua apa dia? Kebijaksanaan. Okey, kita jemput kumpulan kedua. Okey, kumpulan kedua, silakan ke hadapan. Cepat sikit lah. Sabar. Puasa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua ingin memperkenalkan tentang kebijaksanaan pemerintah. Saya keputusan pemerintah yaitu memilih dan membangunkan pusat pemerintah. Apa nih memilih dan membangunkan pusat pemerintah? Salah satunya ialah lokasi strategik sebagai pusat pemerintahan, tempatan dan pelabuhan. Kalau lokasi tak strategik, mana dah boleh berdagang kan? Tak boleh menghubungkan dengan negara, dengan kerajaan-kerajaan luar. Susah. Bukan tak boleh. Lepas tu, dengan lokasi strategik juga
juga, mestilah ada sungai kan juga. Jadi kita dengan sungai itu kita boleh memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan yang subur. Lepas tu, sungai berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Macam ya, sungai itu boleh menjadi laluan berdagang, menjadi laluan macam contohlah kerajaan-kerajaan alam Melayu ni, orang dapat agama-agama daripada pelabuhan kan, contoh macam agama Islam, agama Islam daripada perdagangan. Macam mana perdagangan itu? Orang lalu sungai. Itulah fungsi sungai, salah satu fungsi sungai. Lepas itu menjadi tempat yang menjadi laluan antara bangsa timur dan barat. Seperti pelabuhan Ohio, Yunan dan Palembang, Sriwijaya. Lepas itu mengutamakan petunjuk arah bagi menggunakan berdagang. Jadi orang kasih juga arah dan orang kasih itu juga arah untuk menggunakan pedagang masuk dan keluar dengan kerajaan-kerajaan orang. Seterusnya jangan kita membuat informasi. Jadi itu kerajaan-kerajaan dulu ini dalam buat hubungan dengan apa? Dengan kerajaan Cina dan India. Terus itu macam mana dalam cari hubungan macam ni? Kalau Sriwijaya ini dalam bawa orang raja ini dia mau kawin dengan siapa tu dari kerajaan Cina namanya yang mau kawin ke laki dia tu Weden Wijaya. Dia kawin dengan putri dari kerajaan Singgasari lah. Dia kawin ini pada abad 13. Terusnya dia mendapatkan bantuan senjata dari mana? Daripada kerajaan-kerajaan Cina dan India lah. Sekarang kan sudah dapat hubungan. Jadi kalau makin cepat hubungan ini, bolehlah kita minta bantuan. Terusnya apa tu? Maharaja Chola dari India ini dia bantu. Terus Sriwijaya untuk kasih hapus pemberontak pada abad ke-11 di tengah kerajaan Sriwijaya. Terusnya kenapa kita perlu mengharapkan hubungan? Supaya apa tu kita boleh dilindungi, meminta lindungi dan itu kita punya kerajaan budaya kita boleh kita bagi kepada orang. Kenapa kita perlu kita perlu teruskan punya budaya supaya kita punya warisan ini tidak hancur dan tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Sebagai rakyat Malaysia kita tetap harus mengikuti ajaran orang dan budaya orang. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang kita orang buat dan apa yang kita perlu ikut. Saja. Oke, itu saya dari kami. Terima kasih. Jadi apa kita boleh kaitkan dengan hari ini? Adakah hari ini kita punya pemerintah kita bijak? Ya. Bijak macam mana tu? Bijak dalam ekonomi. Membangunkan kerajaan. Membangunkan kerajaan. Kita adakah pemerintahan pusat pemerintahan? Ada di sana. Di mana? Labuan. Yes, Jaya. Soalan cikgu, adakah pusat pemerintahan itu penting? Ya. Kenapa penting, Faiz? Tempat dalam berkumpul bincang-bincang ataupun tempat untuk merangka kerajaan menyusun strategi semua berada di pusat pemerintahan. Adakah kerajaan hari ini mereka menjalin hubungan diplomatik? Ya. Contoh? Malaysia dengan Singapura. Yes, Malaysia dengan Singapura. Indonesia kita menjalin hubungan diplomatik. Kenapa? Untuk menghilangkan Perlindungan. Untuk perdagangan, permusuhan, Perlindungan ekonomi. perlindungan. Tadi apa? Adakah ketenteraan? Ada. Adakah ketenteraan? Ada. Kalau hari ini? Pertolongan. Ada. Askar. Yes, ada. Kita memberi bantuan ketenteraan juga. Cuma kita hantar kita punya tentera itu dalam kelompok yang sedikit. Dan biasanya kalau di Malaysia ni kita hantar pergi United Nations. Tahu United Nations? PBB lah. Kita hantar pergi sana yang kalau kamu pernah nampak mereka pakai baju coklat. Topi warna biru.
Itu pasukan pengaman. Mereka pergi negara-negara yang perang untuk mengamankan negara-negara yang perang. Lebih kurang begitu. Oke, terima kasih untuk pembentang. Tepuk tangan, saudara. Soalan sih, terima kasih. Oke, kemudian daripada keunikan yang ketiga, apa dia keunikan ketiga? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kumpulan mana? Oke, boleh dijemput ke depan kegiatan ekonomi? Tepuk tangan. Jauh. Rio. Yes. Siapa yes? Halo, keluarga. Rio. Di China dijual kain sutera. Banyak pula intan berlian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada rakan sekalian. Oke, jadi kami daripada bulan 3, ahli kami Jaden, Faiz Akbar, Hana, Ocet. Jadi kami punya tajuk hari ini adalah perkembangan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini terbagi kepada 3 tajuk kecil, yaitu memanfaatkan kesuburan tanah, membina pelabuhan, dan mencipta sistem pengairan. Jadi saya akan menekankan memanfaatkan kesuburan tanah. Jadi memanfaatkan kesuburan tanah ini, jarang memanfaatkan tanah ini untuk pertanian. Orang bercocok tanam. Berikut antara tapak pertanian yang dari dulu sampai sekarang turun temurun orang masih bertani di sana sampai sekarang ialah kawasan lembah Sungai Bekong, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Berantas. Itulah yang diwarisi dari zaman ke zaman. Seterusnya mencipta sistem pengairan. Seperti yang dikatakan, masyarakat kerajaan dalam Melayu ini sangat aktif dalam kegiatan pertanian. Jadi untuk memantapkan lagi orang punya apa? Untuk memutuskan lagi orang punya sistem pertanian ini, orang membina sistem pengairan, ibarat dan saliran untuk memastikan bekalan air cukup di kawasan pertanian. Seterusnya, sistem pengairan yang orang bina ini membolehkan tanaman utama seperti padi, karatus, serta tanaman sampingan kekal subur dan dapat diusahakan setiap tahun. Seterusnya kita pergi ke membina pelabuhan. Pelabuhan ini terbagi kepada 3, yaitu pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan, sama pelabuhan entrepos. Oke, pelabuhan pembekalnya adalah dia membekalkan macam barang-barang, sumber makanan untuk didagangkan kepada kerajaan-kerajaan yang lain ataupun orang-orang asing. Seterusnya pelabuhan kerajaan. Pelabuhan pembekalan dia berkembang apabila wujudnya kerajaan-kerajaan seperti pentadbiran dengan pelabuhan. Akhir sekali pelabuhan entrepos. Pelabuhan ini entrepot. Pelabuhan ini juga adalah pengedar ataupun dikenal sebagai pengedar atau pengendali barang-barang perdagangan. Tambahan, jadi kegiatan ekonomi ini boleh mengeratkan hubungan antara masyarakat kerajaan Arab Melayu dengan masyarakat antara bangsa Arab. Contohnya kan orang berlabuh. Contoh dengan contoh lah kan orang berlabuh di satu tempat di
kerajaan alam Melayu. Jadi contoh yang dari China. Dari China tuh akan bawa lah, contoh dia bawa barang dagangan dia kayak sutera. Jadi masyarakat Melayu akan beli, terus orang pun akan jual barang-barang. Jadi dia boleh mengeratkan hubungan antara kerajaan lain. Terus masyarakat kerajaan alam Melayu ini sangat mahir dalam pelayaran ini. Orang tahu lah selok belok laut, orang tahu. Tapi ulang harus tahu lah. Jadi sebelum kami mengakhiri pementasan kami, ada paham? Semua paham? Kalau paham bilang paham. Oke, sekian, terima kasih. Saya mau tanya kamu yang lanjutkan perbandingan. Ya. Oke, jadi perbandingan ya. Contoh pasal pertanian itu. Sekarang kita masih juga bertani dengan tanah-tanah yang subur, tapi sekarang ada upgrade-nya. Contohnya sistem hidroponik. Dia boleh menanam tanpa tanah, tak boleh guna air kan? Sam, apa itu hidroponik? Bisa. Tahu kan? Hidroponik ini semacam apa nih? Kita tanam pohon tapi tidak guna tanah, tidak guna air. Yes, bagus. Benar. Maksudnya dia punya keadaan itu lebih canggih dan berteknologi. Kalau tengok situ kegiatan ekonomi kan, tadi mereka kalau dulu memerlukan tanah-tanah yang subur. Kalau sekarang mereka cuma perlu guna apa? Baja. Okey. Air itu pun ada ubat ya kan, untuk memastikan dia tanaman itu cepat tumbuh. Dan kalau dulu contoh kalau zaman dulu kita mau tanam sawit mungkin mau menghasilkan buah itu dalam 10 tahun. Tapi kalau sekarang tanam sawit buahnya berhasil dalam 5 bulan. wih cepatnya. Mungkin dalam 3 tahun, mungkin 2 tahun. Betul. Daripada sebab apa? Kita ada teknologi. Lepas itu pelabuhan. Adakah pelabuhan? Ada. Situ. Kalau hari ini ada pelabuhan? Ada. Kalau kamu mau tahu dulu sentakan ni antara pelabuhan yang terkenal di dunia. Bukan di Malaysia tapi di dunia. Sehingga kita ni di Sentakan pernah digelar sebagai Little Hong Kong. Little Hong Kong. Kenapa? Sebab ramai daripada luar negara datang ke sini untuk beli barang-barang. Apa saja barang yang mereka beli? Terutama kayu balak. Kayu balak sangat banyak. Dulu lah. Tapi sekarang kuranglah mungkin sikitnya. Oke, terima kasih sebentar. Tepuk tangan dulu. Oke, daripada kegiatan ekonomi kita teruskan lagi. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Dan kita teruskan kepada kumpulan seterusnya, yaitu sosioekonomi. Sosial budaya. Ya, saya kembali biasa semua kami dari manajemen tentang pengembangan pusat wilayah masyarakat kerajaan Lamongan. Pengembangan pusat wilayah ini merupakan satu kegiatan yang sangat bernilai. Dia ada 4 aspek: first, keseratan, bahasa, tulisan, dan yang terakhir seminar. Bukti-bukti yang boleh kita lihat tentang pengembangan pusat wilayah ini terdapat dekat ini yang tentang keseratan dan tulisan dan bahasa ini ada berkali dalam bukti hikayat Amir Hamzah karya keseratan dalam bahasa Melayu dan ditulis dengan Jawi. Kami diterangkan oleh Isaac dengan Ellen. Maksud seminar ini kita boleh tengok daripada bukti dan diktik pada problem tentang perkapalan. Kita akan menjelaskan oleh Wahab. Buat sikit. Jadi masyarakat alam Melayu dengan dorong mengakui dan adaptasi dari pengaruh luar untuk memperkembangkan lisan dan bahasa mereka. Lisan
tulisan palapa dan kawi yang berasal dari India digunakan dengan meluas sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan Sanskrit. Huruf-huruf Arab disesuaikan dengan tulisan Jawi. Ya, Oke, kita mengadaptasi ini maksudnya penyesuaian dengan karya perbedaan. seterusnya soal tentang masyarakat. Masyarakat kerajaan Amal Malaya ini mereka memamerkan keintelektualan mereka dengan bidang konsultan. Pada mulanya konsultan ini dia berkembang di fakultas saja, tapi selepas itu segala muncul lahir karya seperti manuskrip. Seni ini dia merupakan keunikan yang menjadi warisan yang dihasilkan bagi menggunakan pendidikan seperti perdagangan, pertanian, pelayaran dan keagamaan. Kehidupan di pesisiran pantai atau lembah ini dilahirkan menjadi bentukan yang bentukan yang pandang. Kan tentang perbedaan perbandingan masyarakat tanah yang dulu dengan sekarang, kita boleh tengok daripada sistem tulisan dan bahasa. Dulu kan guna apa tuh tulisan Pahlawan dan Kawi, jadi sekarang kita sudah ada tulisan Bumi. Pastinya tentang apa tuh tulisan Jawa itu masih ditekankan dan digunakan sampai sekarang. Maksud seterusnya tentang seni bina. Kan kalau seni bina kalau dulu kan kebanyakannya ada di posisi lakukan itu. Sekarang kalau seni bina itu masih ditekankan, ada yang masih ditekankan candi-candi yang masih ditekankan sampai sekarang. Okey, so kita tengok sini dari sudut seni bina tadi kan. Kalau kita tengok seni bina, kalau banding dengan hari ini seni binanya macam mana? Kelas lebih moden. Ataupun kalau dulu ada lift, sekarang ada lift dan semua kalau dulu dia punya binaan semua pendek-pendek kan. Kalau sekarang pencakar lagi. Okey, kita ada kan? Bagaimana pencakar lagi? Apa? Di Malaysia. Menara satu Okey, menara berkembang Petronas. Menara 118. Dan kita ada yang paling terbaru, paling tinggi. Menara 118. Menara 11 Merdeka 118. Itu menunjukkan kita ni masih lagi mewarisi seni bina tu. Cumanya kita improvise. Apa improvise? Ya, kita membaikilah ikut teknologi semasa. Lepas tu kita tengok tadi itu tulisan. Kalau tulisan dulu pakai Pahlawan, Kawi, Jawi, tapi kalau sekarang kita guna tulisan bahasa Melayu, tulisan Melayu, tulisan Rumi lah. Okey, terima kasih komentar. Tangan dulu lah. Dan yang terakhir, sebelum kita habis masak, yang terakhir kita jemput. Kita ada lebih kurang 8 minit lagi. Sebelum rehat. Ya, kenapa boleh jadi yang baik? Assalamualaikum dan hai semua. Kami Pradima Komentar akan menentangkan tentang pendidikan warisan amalan beragama. Poin yang pertama, masyarakat kerajaan Arab Melayu mengabaikan sifat terbuka dalam amalan beragama. Kita boleh tengok contoh seperti sebahagian masyarakat kerajaan Sabah dan Akbar menganut agama Hindu dan
warga Malaysia ada yang anut agama Islam dan Kristen. Oke. Yang kedua, sifat toleransi juga merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat dan agama. Contoh macam penganut agama Hindu, orang membina candi Brahmanan yang berdekatan dengan candi Borobudur, tempat ibadat penganut agama Buddha tanpa sebarang perbedaan. Hari ini ada kan sifat toleransi dalam masyarakat kita? Ada. Sekarang Seterusnya, agama menjadi sebuah penyatuan raja dan rakyat. Raja yang memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan lagi kedudukannya di dalam masyarakat. Golongan Brahmin berperanan besar semasa pertambahan semasa pertambahan raja. Yang golongan kedua yang disebutkan sebagai dewa raja oleh Brahmin dan Kirana. Ya, oleh Brahmin bernama Kiran Dama. Kiranya Dama. Oke, sambung. Oke, seterusnya golongan agama diberi tempat yang spesial lah. Rasul dan dilantik sebagai pentadbir dan nasihat raja dalam kerajaan Brunei, Angkor, dan Sriwijaya. Warisan ini diteruskan oleh kerajaan lain, kerajaan Arab Melayu. Oke, Masjid dibina sebagai pusat ibadat pendidikan. Masjid dibina, hello. Masjid dibina sebagai pusat ibadat pendidikan dan kebajikan. Apabila agama Islam tersebar. Dengar dulu. Oke, keunikan sistem pendidikan Islam merupakan warisan yang perlu diteruskan. Apabila agama Islam tersebar, masjid pula dibina sebagai pusat ibadat atau pendidikan. Keunikan sistem pendidikan ini merupakan keunikan sistem pendidikan Islam melalui institusi seperti pondok, madrasah, atau tahfiz yang diteruskan hingga hari ini. Macam kamu speaker dari ini lah. Oke. Sekian saja dari kami. Ada tanya? Perbandingannya. Maksudnya perbandingan macam mana hari ini dari sudut amalan beragama di Malaysia. Perbandingannya dari dulu sampai sekarang cuma toleransi itu masih ada. Mana bagus? Itu. Bagus kan pondok. Mana bagus teman-teman semua sama mungkin bagus. Oke, amalan beragama dulu pun mereka bertoleransi. Tak kisahlah mereka Hindu kah, Buddha kah, walaupun dikatakan orang ini lebih kurang, tetapi mereka berbeza. Tetapi mereka masih bertoleransi ataupun kita pakai atas nama satu perkataan yaitu respect ataupun hormat menghormati. Di Malaysia kita hari ini masih juga kita menghormati agama lain. Kita tidak pernah pun mengganggu rumah ibadat orang lain. Adakah di Malaysia berlaku? Tiada. Tapi kalau di negara luar, kalau kita tengok kan macam-macam berlaku kan, betul. Tetapi itulah yang kita warisi kalau di Malaysia, itulah yang kita warisi daripada kerajaan alam Melayu. Terutama kalau di Sabah ni, sebelah masjid, sebelahnya gereja. Hari Jumaat gereja akan buka parking untuk orang parking dekat apa? Masjid. Gereja. Hari Jumaat gereja dia akan buka parking untuk orang parking di gereja supaya boleh pergi masjid. Hari Ahad dia akan buka parking di masjid untuk supaya orang boleh pergi gereja. Itu berlaku di Sabah. Ada satu daerah lah. Tapi kalau mungkin tempat lain mungkin adalah kita kurang sedikit nampak. Tapi obviously kalau di Sabah ni memang toleransi itu boleh kita nampak lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sama semua orang.
Okey, so kita dapat situ pendidikan warisan masyarakat kerajaan Alam Melayu ada berapa? 5. Ada berapa semua? Yes, ada 5. Yang pertama, Yang pertama, Sistem pemerintahan. sistem sistem pemerintahan. pemerintahan. Yang kedua, Kebijakan Yang ketiga, amalan agama, dan semua itu adalah warisan-warisan yang kita warisi daripada kerajaan Alam Melayu. Masih kita kekalkan. Ada yang memang kita kekalkan, ada yang mungkin sudah hilang. Okey, pertama kita mengucap tahniah semua sebab dapat present dengan baik. Walaupun dibagi semalam. Kemarin tak? Kemarin. Cikgu bagi kemarin. Ada kelas. Betul? So, kamu siapkan, semua juga siapkan. Cikgu dia cantik-cantik kamu buat. So, nanti lekat ikut nombor. Ikut kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5. Belakang tu. Di warna biru. Ya. Di warna biru tu. Boleh? Semua bentuk landscape kan kamu buat? Ya. Betul tak? Ya. Okey. Cantiklah kalau dia bentuk landscape. Okey, lepas tu kalau kita tengok sini keunikan ni, yang paling dari sudut pembentangan kamu kan, ada 2-3 orang lah dia mulakan pembentangan untuk dengan contoh yang masuk amalan beragama ada 6 yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini, yang kedua ini, 3. Patutnya macam itu. Bila kamu cuba membentang, jangan kamu masuk terus baca. Kamu baca kebijaksanaan pemerintah memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Jangan macam itu. Bila kamu membentang, kamu tidak ada masuk. Kebijaksanaan pemerintah untuk kita belajar hari ini ada 2. Yang pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Yang kedua, Menjalinkan hubungan ekonomi. dan kemudian nanti juga yang saya tengok, okey, peranan saya ini, peranan dia ini, dia akan baca ini, dia akan baca ini. Itu bagus. Dalam kumpulan pembentangan, itu yang kalau kita membentang secara berkumpulan itu pun sangat bagus karena supaya jelas pembentang kalau penilai kalau akan tengok dia tahulah siapa ada peranan siapa yang membentang. Okey, faham? Tapi apapun secara keseluruhan semua kumpulan boleh membentang kan? So akan datang kita akan buat lagi pembentangan lebih banyak. Sebab kita akan banyak negeri, lepas ini kita akan masuk negeri juga. Negeri Melaka, negeri Johor, sampailah ke negeri Sarawak, ke negeri Sabah. Kita akan belajar. Okey, boleh? So, kalau cikgu bagi satu soalan untuk kamu buat, boleh? Satu soalan esei. Boleh? InsyaAllah. Mana buku kamu? Oh, sama cikgu nanti cikgu bagilah. Sabar. Okey. Tulis soalannya. Tulis dulu cepat soalan. Terangkan 6 markah. Terangkan. Okey, digunakan 8 markah. Boleh. Okey, terangkan. Sudah. Terangkan keunikan warisan kerajaan Alam Melayu. Terangkan keunikan warisan. Okey, tambah masyarakat kerajaan Alam Melayu. Terangkan. So 8 markah. 8 markah bermaksud berapa isi? 4 isi, berapa huraian? 4 huraian. Okey, boleh. Terangkan keunikan warisan masyarakat kerajaan Alam Melayu. Cikgu mahu di dalam kertas saja. Okey. Sekejap lah. Buat. Apa lagi soalan kan? Okey, dalam kertas saja. Okey, boleh. Hantar bila? Besok ni. Rehat. Hantar esok. Besok. Hantar esok. Esok. Rehat je gue. Biar punya kelas hantar esok. Esok balik waktu rehat. Esok waktu rehat. Ketua kelas. Siapa yang jaga sejarahnya kah? Saya. Okey, ketua kelas tolong hantar esok. Boleh? So ada soalan untuk pendidikan? Tiada. Okey. Berita baik itu kita sudah habis bab 4. Yeay. So, akan datang kita akan masuk bab 5. Tak lanjutlah sebab nanti kalau kita semester 1 ni kita sekurang-kurangnya bab 8.
bab 8 atau bab 7 kita habis. Sebab semester 2 bila habis syllabus kita akan masuk bab tingkatan 3 terus. Kan cikgu sudah bagi tahu dia awal kelas. Dah ingat ke? Oke, ada soalan silakan. Nanti kita jumpa pada minggu hadapan. So latihan jangan lupa hantar pada esok hari. Soalan itu senang. Semua pastikan ada jawapan yang ini lah. Senang lah, ada 5 kan? Pilih lah. Pilih yang 4 daripada 5. Oke, terima kasih kelas. Ya, ada soalan? Terima kasih. Terima kasih cikgu, maafkan kami, doakan kejayaan kami sayang cikgu. Damping duit aku. Cikgu ya Allah. Apa? Apa kau siapa mau hantar orang kota? Buku siapa ni? Kalau boleh selesaikan buku 11 ringgit dan buku kerja. Jangan baju pasar. Aku mau Oh, hanya Maria. Kau di mana? Boleh juga. Apa? Jauh lagi lah. Maju. Iya, yang berat. Jalan. Wih, boleh kan? Mau sebentar ya. Boleh bantu. Ah, Tidak boleh, Minado. Siapa? Siapa? Bagaimana?